Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Semalam Apek bersua dengan Firdaus Wong yang Apek pernah, saya rasa belasan belasan tahun. Yang pertama kali saya bersua dengan beliau ialah di sebuah surau di Kajang. Dia boleh ingat masa saya tersempat dia semalam, masa dia berdakwah dengan slogan We Love Jesus and Muhammad. Jelas sekali ia untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah kepada kita kata orang yang latar belakang Kristian lah, macam saya dululah Kristian. Kalau saya bertembung dengan orang macam Firdaus itu, tentu sekali saya terbuka hati untuk bertanya, tak salah bertanya. Dan beliau cerita pada saya semalam, pertama saya rasa dah harulah dia masih ingat saya lah. Walaupun orang anggap Apek ni, oi dah orang besar dah, oi ribu-ribu tontonan. Tidak. Saya diingatkan oleh nasihat seorang sahabat Cina Muslim yang lain juga, Yusuf Lee. Dia kata, ahaqqu min rabbikum, kebenaran itu daripada Tuhanmu. Jadi bermakna kita, sehingga saya kata Nabi Muhammad SAW itu sebagai postman, orang marah tapi postman yang mulia. Kita pandang rendah postman, kita pandang rendah orang Grab, kita pandang rendah budak naik motor. Contohlah bukan semua. Ada jawatan yang Allah berikan, iaitu Rasul kepada Muhammad SAW, ialah jawatan postman terhormat, tertinggi. Kerana apa? Kerana ini penting, saya sebut ini penting kerana bila saya memeluk Islam, saya dah acap kali kata, pertama memeluk Islam tu satu cerita lah, orang kata dengan hidayah Allah. Tapi kepada saya satu usaha yang berpanjangan, yang tak kesudahan. Kerana Allah yahdi man tasya, dia beri hidayah kepada siapa dia suka. Dan dalam Quran ada sebut, kalau dia nak lindungi seseorang, dia nak angkat seseorang, nak angkat kita lah apa-apa pun dalam dunia, dalam langit maupun bumi, jin maupun manusia, tak boleh jatuhkan kita. Ini ayat ajaib. Kenapa? Kerana manusia banyak kroni sekarang. Saya pun banyak influence. Contohlah, saya nak pergi mana orang kenal, bahaya tu. Semalam saya pergi Bukit Bintang, bahaya. Pergi Lauyat lah, terserempak Firdaus Wong, orang sahabat yang ikut saya. Dia kata, nak jumpa Firdaus Wong. Kerana saya dah beritahu dia pun, inilah Allah makbulkan. Saya beritahu mana nak jumpa Firdaus Wong ni kan. Orang besar, Abid Liu pun saya nak jumpa. Macam nak jumpa Dr. Maza pun saya nak jumpa. Dr. Roland saya nak jumpa. Toki saya nak jumpa. Contohlah. Dapat jumpa. Kamako tak payah jumpa lah. Kawan baik. Dekat je rumah dia. Sudah kenal sejak tahun 80. Tapi bila kita bertemu seorang tokoh, macam orang kata Apek ni tokoh ke apa, nak jumpa kan, biiznillah boleh jumpa. Kerana kebenaran dari Tuhanmu. Kita manusia biasa. Jangan sekali-kali lupa. Jangan jadi macam Fir'aun. Jangan besar kepala. Kita tengok kes Jumaat lalu. Orang kata panas baran lah. Konon lah. Wallahualam. Panas baran. Kita panas baran. Saya mengakui saya pun panas baran. Itu mungkin AI robot tak boleh panas baran. Mungkin nak cipta robot itu panas baran kan bagus kan. Jadi bermakna, saya bila memeluk Islam, bukanlah bermakna, orang kata, ni kain putih, kain bersih. Ya, tapi boleh dikotorkan. Surah Asy-Syams menyatakan Allah jadikan matahari, bulan, langit, malam, lepas tu nafs, diri. Ada kait tu. Saya dah bagi tafsir yang lain, tapi saya nak jangan lari tajuk. Saya nak cerita ni mukadimah sikit dulu. Kerana cara orang takrif kebenaran ini banyak yang salah. Pertama, dia kata menang. Nak menang, bukan nak kebenaran. Bila bergaduh, bila cemooh-mencemooh, jarang jumpa orang, dia bagi satu hujah dan dia mengalah kerana kebenaran. Baru tadi, saya semalam sebut tentang Dr. Soleha. Ada satu video sahih, pro media tajdid, sahih lah, wasabi punya.
menyatakan tentang Profesor Dr. Soleha. Soalnya, ini mendedahkan aib ke tidak? Bahawa Dr. Soleha silap terjemah. Tapi saya puji Protashitib Media, macam Jack kan? Wasabi. Saya terpaksa panggil wasabi, saya tak panggil salafi. Suka hatiku lah. Selagi saya ada hujah yang syar'i, Wahabi yang salafi. Okey. Lagipun saya bukan nak berperang dengan sesiapa. Saya selalu suruh orang berdamai. Kerana surah Al-Hujurat ayat 9, inna mu'minuna ikhwan, kita bersaudara. Kalau kita nentang ayat tu, macam mana kita nak hadap perbicaraan di padang mahsyar? Cuba jawab saya. Tak ada orang boleh jawab. You ilmu macam mana pun. Malah ada hadis. Hadis pergi cek lah sahih ke tidak ke apa. Antara 3 golongan yang masuk neraka dahulu, bukan saja masuk neraka, lebih dahulu. Orang alim, orang mati syahid kononnya, pemimpin Islam, khalifah kononnya, orang ulama mengajar Islam kononnya. Cuba fikir, kita yang bukan 3-3 kan? None of the above. Kita selamat ke? Kita selamat ke nak tanya? Okey, macam ni. Maksud saya, kita orang biasa. Saya tertanya soalan pagi tadi subuh. Apakah Islam ini untuk orang biasa ke luar biasa? Saya ikut tarikat. Waalaikumsalam. Masuk. Selagi boleh sebelum kena ban. ID Digital pun semalam dah disiarkan pukul 9 malam. Di bawah YouTube channel Lesung Batu Medic Show oleh Dr. Roland Victor. Dr. Roland Victor. Christian kan? Macam mana saya dengan dia? Macam brothers. Ikhwan. Orang beriman. Kita tak tahu siapa orang beriman. Beramal soleh. Takrifnya macam mana? Menurut Buya Syakur, menurut Dr. Quraish, Quraish apa? Sihat. Kita tak boleh katakan takrif seorang keturunan Islam, maka dia Islam. Tetapi saya tahu orang sensitif, dan saya sensitif kepada orang sensitif. Faham tak? Bila kita sampaikan sesuatu, kita kena ada hikmah. Kita dah jangan cemooh, tapi kita tak boleh diam juga. Macam ID Digital. Saya nak beritahu, ramai kawan saya dalam kerajaan. Ada kawan saya dalam MIMOS. Ada kawan saya dalam MOSTI. Ada kawan saya berbagai lembaga. Kawan saya, itu yang jadi latar belakang ilmu saya mengenai ID Digital. Mereka ada hubungi saya. Mereka ada berhubung. Mereka ada bagi saya maklumat. Mereka kata sekian-sekian, in charge. You boleh jumpa dia, dia kenal you. Tapi saya tak mau jumpa kerana saya tak mau bias. Satu. Kedua, I'm okay kalau saya salah. Faham? Saya okay kalau saya dibuktikan salah. Macam saya kata, tak ada mayat-mayat berkelimpangan. Tidak ada chip dalam badan. 5G tak boleh bunuh. Saya challenge Dr. Mustafa Ali Muhammad. Ya? Saya last year bila saya jumpa dia, tahun lepas. Dan saya kata dalam Sobmek, kalau saya salah, alangkah baik. Kalau 90% manusia mati, I'm happy. Saya salah. Apek salah. Apek dulu kata tak ada mayat berkelimpangan. Apek dulu kata ini bakar sini tak boleh membunuh. Apek kata COVID ni tak boleh membunuh. Apek offer RM10,000. Apek kata chemtrail ini tak boleh membunuh. Apek kata 5G tak boleh membunuh. Apek offer RM10,000. Tak ada orang terima cabaran. Sekarang dah salah. Sebab tu terima cabaran. Saya bagi RM10,000. Tapi Alhamdulillah saya selamat kerana saya tak ambil bakar sinun. Saya percaya saya tak salah kerana saya ada hujah rasional, nas Quran sekali. Tapi let's say saya salah. Katakan saya salah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan kata 90% lah. 50% mayat berkelimpangan. Esokan kita kaya tau. Kerana siapa nak jaga semua harta ni? Siapa nak bersihkan semua tempat ni? Kita. Siapa nak ambil semua kereta-kereta mewah di Putrajaya ni? Kita yang tinggal. Siapa nak ambil harta-harta ghanimah ni? Rampasan perang ni. Ya? Kita. Itu sebab saya cakap Imam Mahdi tak ada. Masalah logistik, masalah dengan kajian ni, masalah dengan bahullah. You kena dengar 15 kali. Orang cemooh saya balik. Apek dengarlah 100 kali. Bermakna awak tak terima. Sila tinggalkan aku.
Okey. Jadi saya nak bagi prasyarat. Tiada sesiapa yang tahu semua. Allah isytiharkan, ini a'lamu malah ta'lamun. Malah Allah kata, kamu langsung tak tahu. Kami yang ajar. Dalam ayat tu kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamuna baina aydihi wa ma khawfahum la yutu bi syai'in ilmihi illa bima sya'. Tak ada siapa boleh bagi syafaat atau mudaratlah, by implication, melainkan dengan izinnya, dan dia tahu apa di depan kamu, dia tahu apa di belakang kamu, dia tahu apa dalam hati kamu, dan apa sedikit kamu tahu dengan kehendaknya. Tapi kita tahu sikit kan, berlagak tau. Kononnya kau ni adalah sijil IT, anjuran bank negara, 40 lebih tahun dalam IT, engkau lebih tahu daripada kerajaan PMX Madani tentang e-Madani dan ID digital. Saya mengaku saya tak tahu. Allah Maha, wallahu alam. Jadi kita cabar berdebat. Apa macam? Okey, dalam kes aib lain. Kerana saya belajar. Ini yang istimewanya. Maksud saya, kita orang biasa, kita selalu nak belajar. Orang ikut saya ni kerana nak belajar. Tak ada guna cemung-mencemung. Dalam kelas, saya pernah jadi cikgu. Saya kan kata, wahai budak-budak bodoh. Saya cakap, budak tu pun terkejut lah. Wahai budak-budak bodoh. Kalau awak pandai, awak duduk sini. Mengajar, aku nak duduk. Kalau awak tanya soalan, awak bodoh sekali. Awak tak tanya soalan, awak bodoh selamanya. Ini hikmah. Ya? Ini kecerdikan. Kita ingin tahu. Tapi ada batasan dia. Syariat. Ya? Kita kata agama lah, saya sebut syariat. Melarang mengumpat. Ini saya belajar. Saya tak tahu, saya beritahu, saya mula masuk Islam zero. Tapi saya masuk Islam juga. Saya tak ada tunggu saya tahu bahasa Arab. Saya tak ada tunggu saya mengucap. Saya tak tunggu untuk membaca Quran. Saya tak tunggu saya tahu tajwid. Saya tak tunggu untuk saya tahu bahasa Arab. Saya tak tunggu untuk ambil ayat sembahyang. Saya tak tunggu untuk guru. 12 syarat sekarang umat Islam letak sebelum membaca Al-Quran. Saya, Andrew Tate, Cat Stevens, tak kenal antara satu sama lain. Tapi kita ada satu ciri yang sama. Kita pegang Al-Quran. Kita pergi baca Al-Quran bila kita jumpa ayat Allah, lalu beriman. Tanpa 12 syarat tadi. Hebat tak kita? Hebat ni ayat Quran. Otai hati bila berkata-kata. Walamak, otai. Terima kasih. Terima kasih, Cik Otai. Mahal tu gelaran tu. Bila kata otai, saya kata apa tu otai? Yang saya tahu jago ke toko kan. Ini semua tak ada dalam kamus bahasa Melayu. Semasa saya kat MCE dulu, saya belajar bahasa Melayu. Saya C4 tau, MCE, tahun 78. Masa tu saya Inggeris saja, BI saja. BM tu memang asing bagi saya. Saya Cina, Hokkien, Cantonese, Mandarin sikit lah. Isai Kong lah. Isai Ciak lah. Itu Hokkien lah ya. Jangan silap. Tajwid dengan tajwid sekali sekali apa yang saya cuba nak bawa, naratif saya ialah kebenaran, bukan kemenangan. Kenapa saya blok orang Quranis dalam Facebook saya? Saya sokong, saya jumpa dia, betul lah. Saya pernah jumpa geng Rashid Khalifah, saya pernah jumpa Dr. Kasim Ahmad almarhum. Ya, maksud saya ialah bila saya jumpa, saya bertanya, saya ingin tahu. Tapi bila satu golongan berlebih-lebihan mencemooh sesama orang Islam, tak kira you wasabi ke Syiah ke Sufi pun. Yang saya belajar daripada Sufi tasawuf, jangan berlaku itu. Syekh Sufi saya melarang, jangan cakap racun. Awak cakap racun, awak jadi racun. You become poison. Betul lah. Jumpa orang, salam, jemput minum, tanya khabar, apa saya bisa tolong. Awak musafir, sila duduk rumah saya. Amalan orang soleh dah hilang. Tak rindu ke amalan orang soleh? Hilang. Jadi maksud saya, Islam untuk orang biasa. Kalau dia untuk luar biasa,
Nanti orang depan Allah esok pada masa, macam mana aku nak masuk Islam? Dia untuk orang elit saja. Dia untuk orang yang pendidikan tinggi saja. Dia untuk orang yang doktor-doktorat saja. Orang apek tak boleh, akong tak boleh, nyonya amoy semua tak layak. Bukan. Kalau tak layak, saya lagi tak layak. Cina apek lagi tak layak. Sejarah hidup saya, keluarga saya, mabuk, judi, maksiat, gangster, tak layak. Adik saya ditunjuk gangster 4 lubang, saya tunjuk ini abang kau ni. Nah, lu taiko lah, siapa taiko lu kasih saya jumpa taiko lu, saya beritahu adik saya, dah meninggal arwah. Dia masuk gangster. Tapi salah abang jugalah, salah keluarga, asbab lah kita kata. Tapi kalau tidak ada kepahitan asbab hidup tu, kita tak akan Allah berikan asbab. Allah berikan cahaya hidayat dia. Kita bersyukur, Alhamdulillah. Saya pernah mengajar di Pekim. Depan saya semua amoy-amoy, perempuan awet, cantik lah awak. Saya pun tertanya. Mesti awak tertanya, kenapa semua depan saya tak ada akong apek? Tak ada lelaki pun, amoy cantik aja. Seluar pendek, adalah, lawa je. Nasib untung saya jadi guru volunteer, sukarelawan di Perkim lah. Lepas saya belajar Perkim tahun 80, 81, 82, saya pergi Balai Islam, saya jadi pembantu mendakwah, mengajar orang-orang yang nak masuk Islam. Amai-amai ni nak masuk Islam. Ya, masa tu Husin Yi selalu ceramah sana. Dia antara guru saya. Dia wasabi lah tu. Tapi saya tak akan panggil dia wasabi. Kerana saya tahu dia. Dia lebih tinggi itulah. Dia di Madinah ke 10 tahun cakap bahasa Arab, ya. Husin Yi kan. Okay. Jadi saya tanyalah perempuan-perempuan ni, saya tengok kat bawah boyfriend tunggu dalam motor, dalam kereta, patutlah kes kahwin. Menurut statistik 90% sebagai orang memeluk Islam ialah kerana kahwin. Ya. So saya tengok macam mana saya nak ajar ni. Saya nak niat ikhlas masuk Islam kerana yang 5% tu golongan elit, golongan khawas, golongan yang bersih hati dia, malaikat. Allah bagi gini. Semua nak dapat kad hijau, nak kahwin boyfriend masing-masing. Itu berapa puluh tahun dulu, sekarang dah jadi nenek barangkali. Apa saya cakap? Saya kata, saya tak kisah bagaimana kamu sampai kebenaran. Bagaimana kamu sampai Islam. I don't care, teaching English lah, how you come to Balai Islam. Saya tak kisah macam mana lu sampai Malaysia. Lu lalu Rohingya ke? Lu lalu Laut Cina Selatan ke? Lu lalu itu Betung ke? Lu lalu itu Dumai masuk berenang ke? Lu lompat dari langit itu alien turun ke? Saya tak ada kisah macam mana you datang kepada Islam. Yang penting, lu sudah Islam. Sekarang lu belajar. Itu ceramah saya. Lepas tu mereka kahwin orang. Kahwin. Kita buat yang baik. Saya boleh cemur. Apa ni niat nak masuk Islam tak ikhlas? Siapa saya untuk cemur? Kan? Jadi bila kes, saya belajar. Okey, mesti faham. Kita orang biasa. Jangan menganggap agama Islam untuk sesiapa yang elit. Atau untuk keturunan. Tak ada nas dalam Quran. Sekarang saya berani cakap lah. Dulu saya cikgu dulu, saya ajar fikah apa yang saya tahu lah. Tajwid saya tahu. Fikah tahu. Bab tahara, istinja. Ya, tahu. Bukan dengan air. Saja nak twist sikit lah. Saja nak bagi orang kita ni. Betul dia ni ustaz ni. Mana tahu lihat dia ya. Tapi setahun ke setahun saya kutip lagi ilmu, kutip lagi kiri kanan. Macam-macam mazhab saya bertemu, macam-macam bahan saya temu. Daripada zaman tak ada internet sampai sekarang hujung jari kita tutup, swipe. Dengar macam-macam. Alhamdulillah lah. Bertambah ilmu. Sekarang saya berani kata. 98% daripada kita bukan Islam. Tengok. Makin pandai, makin mencemur orang. Tapi ini ayat bagi orang yang mau berfikir.
bahawa keturunan ini kena sampaikan. Keturunan tidak ada dalam Al-Quran. Yang kita sangka keturunan sebenarnya salah. Bukan anak zuriat, tapi anak murid yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak logik tak ada anak. Tidak logik. Kenapa Allah lawan sunnah dia? Tidak logik. Dia ada anak, tapi tak ada yang soleh. Dan dia doakan. Kita baca balik ayat tu. Ya, baca balik. Allah tak pentingkan keturunan. Allah pentingkan muttaqin, solehin. Kita doa untuk anak yang soleh. Tak ada anak yang soleh, anak angkat yang soleh. Tak ada anak angkat yang soleh, anak murid yang soleh. Ini sahih naratif Al-Quran. Naratif Al-Quran perlu mutasyabihat dengan berapa banyak yang ayat. Lagi banyak kita baca ayat, lagi kita boleh mutasyabihat, menyatukan. Okey? Di sekarang bab ayat. Ini bagi latar belakang. Ini tengah mengata orang lah, Puan Nurjana ini. Saya ni tengah mengata orang lah. Mengata PMA, mengata orang bangsa ini, mengata orang bangsa itu kan. Tapi ada hujah dan mesti sanggup dihentam. Itu sebab saya campur. Mesti Mimo semua berdebat. Saya dah berapa kali keluar dah, berapa ribu, ratus ribu orang dah tonton saya. Ya. Jadi, mana ini minta, saya sudah di-ban oleh MC-MC, saya campar MC-MC, jangan besar kepala macam Fir'aun. Jangan jadi orang panas barang, ban orang begitu saja. Ini rakyat. IC tengki biru. Ya, saya kata ID digital bahaya. Awak tak setuju, awak berdebat dengan saya. Kalau tidak, saya tak akan berhenti bersuara kerana rakyat berhak bersuara. Ini bukan negara cimpeng atau sepupu cimpeng. Okey? Walaupun saya sepupu cimpeng, saya nak saudara cimpeng tak ada kena-mengena. Kita kena bezakan Nabi dengan Rasul. Okey? The right must be fought for. Tak kira orang pangkat polis apa pun. Kalau berlaku jenayah, undang-undang mesti melindungi orang yang dianiaya. Bukan penganiaya, bukan pencabul hak, bukan perasuah. Ini adalah janji slogan Bapak Reformasi Malaysia, Anwar Ibrahim. Ya, kena pegang janji. Ini masalah dia. Kita dah bersuara. Okey, balik ni. Jadi bila kes Aim, saya belajar daripada sumber-sumber Al-Quran. Saya terkejut dan saya gembira terkejut. Bila Quran meletakkan memfitnah sesiapa sebagai lebih dahsyat dosanya, lebih berat dosanya daripada membunuh. Berzina dengan ibu sendiri 40 kali di Masjidil Haram. Sampai begitu, kita dahsyatnya. Lebih daripada makan babi ya. Babi tak ada dikaitkan dengan apa ayat pun. Yang begitu rasuah, memfitnah, mengumpat, banyak dilakukan oleh orang kita. Hari-hari kita tengok. Saya beritahu ini, bukan saya nak tegas. Saya saja buat suara tegas. Saja buat. Faham tak? Kita saja. Benci kerana Allah. Saja. Sebenarnya saya tak benci. Saya suka pun tengok. Wish, best cerita. Hentam lagi. Melayu lawan sama Melayu. Wah, Cina taklah masuk campur. Faham tak? Lawan. Semalam saya jumpa Pedaw dah. Pedaw lah. Pedaw. Dia ingat saya, tambah saya. Wah, saya sangka saya pakai topi macam gangster Sungai Wang. Dia tak dah kenal. Saya duduk tepi, dia tengah order burger kan. Dia pandang saya, tuan lah. Wah, lu sudah famous. Wah, cik, kenal. Saya ingat dulu kita ceramah di surau di Kajang. Ya, saya cakap. Saya banyak terima kasih lah. Saya mau belanja burger tau. Dia belanja semua orang kan. Tak apalah, lama taklah jumpa. Bayar ganti rugi. Tapi dia tak mau. Dan saya masuk cerita lepas dah mukadimah, ta'aruf, puji memuji, saya masuk tajuk. Saudara Firdaus Wong. Masa kes ini berlaku 2 tahun lepas, saya sudah niat mau jumpa kau dan saya ada buat satu session TikTok menyatakan bila sesiapa cuma antara satu sama lain, kita kena bertindak memperdamaikan kalau boleh, bukan lagi merosakkan. Kerana dalam surah Al-Hujurat, saya pun joking kat dia lah,
Cina lawan sama Cina, Melayu lawan sama Melayu, Melayu pukul sama Melayu, sekarang banyak, Papa Gomo sama PMX. Siapa lagi? Wasabi sama Sunni. Melayu sama Melayu, satu utara, satu selatan. Pas timur, pantai barat. Saya Cina tak masuk campur, tapi sekarang Cina mualaf lawan sama Cina mualaf. Dia apa macam? Dia pun ceritakan. Jadi dia pun beritahu saya latar belakang kes. Dan dia bukti pada saya, bukan saja dia menghormati hukum aib, dia mempertahankan. Kerana ada kes lagi kan, kes Mondi kan, kes Caprice kan. Dia beritahu, dia menasihati, jangan pergi bawa kes ini kerana tak jelas. Begitu. Kalau ada orang fitnah menuduh sesuatu, kita dengar, kita boleh soal siasat. Dia lakukan itu, dan bila kita dapati ada sanksi dan dia peribadi, dia aib. Dia kata, dia ini tak sembahyang. Dia ini minum arak. Dia ini ada laku seks, contoh. Ada setuju tak? Kalau ada setuju, itu aib dia. Jangan masuk campur. Begitu. Jadi saya belajar lagi dari dia lah. Memisahkan antara, saya dah tahu, saya belajar dulu 40 tahun dulu. Imam Ghazali ke siapa ke, ada nasihati. Pemimpin, ada benda aib kita tak boleh dedahkan. Tapi di mana melibatkan hak rakyat, boleh mendedahkan. Pergi cari hukum yang lebih jelas lah. Saya beritahu sebagai orang biasa, fahaman biasa, saya nak kongsikan. Tetapi dengan syarat, awak bertemu dengan orang lebih alim, lebih mengetahui, kita tanya. Tak ada salah tanya. Ustaz, saya nak tanya. Dalam kes-kes ni kan, salah tak si pihak ni? Dalam kes PMX ni semuanya, salah tak memberitahu ni? Contohlah, saya bila bertembung dengan Ustaz Mohit Kauli, saya dalam satu majlis saya bangkitkan. Tidakkah kita melanggar surah Al-Hujurat apabila kita cuma mencemooh antara satu sama lain di kalangan umat Islam? Sebagai contoh, dia bilang kes Fadas Wong dan Abid Liu. Pertama, saya nak jumpa Abid Liu. Tak dapat. Penting. Kenapa? Kerana kalau kamu nak sebut ni sesiapa, kamu kena jumpa dia dulu. Saya dah jumpa Mahathir. Itu yang saya boleh puji Mahathir. Saya dah kerja dengan Anwar Ibrahim, PMX. Itu yang saya boleh menasihati dia. Saya dah jumpa dengan Ustaz Asyari. Itu yang saya boleh puji Yayasan Al-Kam tu. Saya dah pernah jadi calon dalam PAS. 11 tahun dalam PAS. Pemuda PAS Pusat. Bantu mengasas CCC sama itu Kamako. Ya, membawa orang Cina kepada Islam. Biiznillah. Disokong oleh Ustaz Nakai, oleh Ustaz Fadil, Yusuf Rawa dengan Ustaz Abdul Hadi Awal. Ya, separuh dah arwah. Jadi saya berani kata tentang politik Cina, Islam, PAS, DAP, UMNO, Amanah, Pakatan. Ya, sebagai fair comment kita kata. Beri pendapat yang adil. Okey? Jadi, selagi saya tak jumpa seseorang, Abid Liu contohnya, walaupun macam mana pun disabitkan kesalahan dunia, kita masih di dunia tau. Kadang-kadang kita lupa kita masih di dunia. Cakap macam sudah sampai. Itu yang Buya Syakur saya puji. Dia kata saya pun tak tahu saya di syurga atau neraka. Saya nak tanya malaikat. Kalau saya jumpa Nabi, kalau saya jumpa malaikat, kalau saya boleh dapat doa dengan Allah, Allah tunjuk saya tempat di mana saya esok. Buya Syakur. Orang lain seolah dia dah sampai. Logik tak? Tak logik kan? Where are you now? Where are you? Terkedu-kedu. Okey. Wallahualam. Mesti ada orang lebih mengetahui. Saya hamba Allah nak cari semua tok guru yang boleh. Orang kata pergi jumpa orang ni, pergi jumpa orang tu. You sangka saya tak nak jumpa ke? Berapa kali saya beritahu ni orang yang kenal Dr. Mazhar kan, saya nak jumpa Dr. Mazhar. Oh, kena kirim surat pula. WhatsApp boleh. Memang nak jumpa. Saya ada soalan nak tanya. Saya ni Sunni ke Wasabi? Kan?
Saya bukan main-main lah. Saya cakap ini soal bukan hidup mati tau. Ini dunia akhirat tau. Macam mana awak tahu keislaman kau ini selamat. Macam mana awak tahu awak ahlu syurga. Macam mana awak tahu awak orang amal soleh. Bertasbih, berjampi, meratib. Beribu-ribu. Adakah dikira? Dan kebanyakan orang dia ikut hadis. Selagi Nabi cakap, tak payah fikir. Tak boleh. Kalau tak fikir, Muslim Bukhari ada 500,000 hadis. Mereka fikir macam mana nak sahkan. Padahal tak boleh sahkan dah. Beratus tahun macam mana nak sahkan. Ikut takrif Islam. Selagi saksi tidak di depan, tak boleh sahih. Serah kepada Allah. Itu sebab dengan hadis-hadis yang ada sanad orang yang dah mati, kena wallahu alam. Kena berjaga-jaga. Ini Abu Hanifah. Ini Imam Malik. Saya ikut Imam Malik lah. Mazhab Syafi'i tidak lagi daripada Imam Syafi'i. Ini yang pendapat saya. Saya masih cari orang, siapa kalangan saudara yang tahu tentang mazhab Syafi'i, bagi kat saya. Dari mana semua tulisan mazhab Syafi'i sekarang? Yang saya tahu bukan dari Imam Syafi'i. Risalah dan Al-Um bukan tulisan tangan Imam Syafi'i. Orang kata anak murid. Bukti pun tak ada lagi. Macam Hindu. Tulisan mengenai Buddha, Hindu dah jelas, Veda bagi kita. Ada siapa yang lain yang menulis. Bible, kita tahu siapa yang menulis. Orang Kristian sendiri tahu siapa yang menulis. Cuma kita kata, ini manusia ni. Quran ini bukan manusia. Barulah kita boleh something to talk about lah. Jadi, mazhab. Wahabi. Dia kata salaf. No. Zaman salaf tak tulis. Awak tulis kemudian. Dia kata cuba balik zaman salaf. Tak apa. Cuba balik zaman salaf. Ini gerakan cuba balik zaman salaf. Bukan salaf. Kerana salaf tidak ada begitu. Sunni. Lagi tak salaf. Dia kata, you must say so. Ini modernis. Ini progresif. Tapi ada nas dia. Ada nas dia, bukan salaf dipentingkan, juga ada nas dia. Quran untuk setiap zaman. Sebagai neraca, sebagai furqan, sebagai filter, penapis untuk setiap amalan kita dan fahaman kita dan fikrah kita dan falsafah kita. Okey? So, setakat apa yang saya belajar, tak boleh bongkarkan aib saudara kamu. Kalau Firdaus saya terangkan, dan saya sudah belajar, apabila melibatkan jenayah, kita boleh pergi pihak berkuasa. Ini dilakukan. Lepas tu, kita cuba hubungi. Dan dia ada masalah undang-undang. Contoh kes yang melanggar tu kan. Kita tak boleh komen kalau sudah masuk mahkamah satu. Kerana kita subjudis. Subjudis makna kita melewati imam. Melewati hakim. Hakim belum buat keputusan, kamu buat keputusan. Tak boleh. Ya, itu kita kena hormat. Prajudis makna sebelum mahkamah. Judiciary, prajudis. Subjudis makna bawah mahkamah. Melanggar atas. Jadi orang bawah tak boleh komen. Bila hakim cakap, awak tak boleh cakap. Awak diam. Nanti dia akan slow. Bercakap. Masa tu kamu bercakap. Pengadilan. Jadi saya dah minta maklumat. Dia beritahu ni kes begini. Orang datang kepada dia, orang merayu dia kerana dalam kes subjek ini, dia terlalu masyur. Ini masalahnya. Yo ni semua angka-angka apa satu hari apa akan jadi macam Abid Liu. Masa tu untouchable. Untouchable. TMJ boleh. orang ni tak boleh. Bila you dah masyur sangat, awak ada dua pilihan saja. Sama ada jadi Fir'aun atau Nabi Sulaiman. Sama ada jadi seorang bertakwa atau tidak. Sama ada nak jadi seorang yang dengar semut. Sampai semut dia boleh dengar. Semut makhluk yang lemah. Dia boleh dengar tu. Jangan dipijak. Apatah lagi manusia. Inilah keadilan Nabi Sulaiman AS. Itu keistimewaan dia. Kalau kita baca, orang baca sihir lah, inilah karut marut, musuh. Semua orang baca benda ayat-ayat yang karut marut. Tak baca bahawa dialog dia bersama dengan Fir'aun apa.
Boleh ingat tak dialog Musa dengan Firaun? Musa alaihissalam dengan Firaun. Boleh ingat? Musa dengan Allah. Boleh ingat? Berapa ayat mengenai takwa? Satu mengenai tongkat sikit. Ada perkataan khayal, harut marut. Ada perkataan khayal, sihir. Ada perkataan dia kata, jangan belajar. Ini cubaan. Tidak siapa boleh pisahkan suami dan isteri. Melainkan ini dikendaki izin Allah. Dan ini ilmu kamu belajar, kafir, masuk neraka. Orang tak pay attention. Apa jadi pada kamu? Apa agama kamu kalau kamu percaya khurafat, sihir, membuat orang, santau orang? Saya masih dengar. Kadang-kadang saya tak tahu. Saya tengok orang pakai ni semua, saya tak tahu. Sehingga seorang ustaz duduk sebelah saya tegur pelayan tu. Dengan cara baik. Apa tu dia tanya. Saya tanyalah, ustaz, apa tu? Dia kata itu syirik. Itu azimat. Banyak amalan kalangan orang di... Masa saya pergi, sabarlah. Sini pun ada kan? Tak apa. Jadi saya tanya ustaz. Kerana saya tak tahu. Kerana saya perlu tegur ke tidak? Kalau kita nampak saudara kita pakai benda yang haram, kita diam ke tidak? Jadi ustaz tu tegur dengan baik. Cantiklah apa tu? Dia tak kata haram. Buka. Perempuan, pelayan muda yang pakai tudung. Jadi lepas dia pergi, saya tanya ustaz ni, ustaz, saya dah tahulah hukum dia. Tapi kita nak, kerana ustaz tu kebetulan tahu, kita tanya lebih, ustaz. Ini macam mana tu? Mungkin hiasan? Bukan hiasan, dia kata. Bukan hiasan. Haram ke? Amat haram. Banyak di amalan kalangan orang kita. Macam tu. Dan ustaz tu pun ajar saya tentang apa tu tilawatul Quran. Bukan menyanyi. Dan dia ajar saya tentang surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah tak akan ubah nasib seseorang sehingga dia ubah sendiri salah baca. Kerana mereka ambil sekerat ayat. Tak ambil pangkal hujung. Saya dapat ilmu. Dan berapa benda lagi lah. Dia beritahu saya amalan-amalan. Dia tak apa. Tak ada. Jadi, daripada Firdaus Wong, kita dah perhati. Saya amat kagum dengan dia bila mula ceramah dengan dia di Surau Ceras. Itu kan. Dia boleh jawab soalan orang Cina lah. Kenapa tak boleh makan ba alif ba ya? Saya pun tak tahu jawab. Saya ada jawapan standard. Tapi orang tak nak jawapan standard. Orang nak jawapan lebih mendalam. Boleh meyakinkan orang. Surah Firdaus, alhamdulillah, hujah yang Allah bagi kat dia boleh meyakinkan. Saya yakin cara dia jawab tu ada hikmah. Lisan bil hikmah yang payah, saudara. Waalaikumsalam. Lisan bil hikmah yang payah. Copy paste senang. Hantar anak kita pergi hafiz, sangka kita masuk syurga senang. Semua salah tu. Hafal. Kesian dia lah budak. Saya duduk kat tahfiz. Allah hantar aku duduk tahfiz. Untuk tengok budak tu baca Yasin 30 kali malam Jumaat. Allah. Makna tak tahu. Diindoktrinasikan dengan satu fahaman yang kepada saya asing. Saya cakap asing bagi saya. Yang kata asing bagi Islam. Saya bukanlah mujadid. Walaupun berapa hari lagi 2024 amat dinantikan mujadid. Apakah Syekh Imran Hussein atau Mahathir atau PMX? Saya pun tak pernah terima kata-kata buruk. Okey, ya. Selagi engkau tak jumpa orang tu. Dan saya dapat penjelasan daripada saudara Firdaus. Yang saya buat tanggapan, saya kata, you buat ke yang Telegram semua tu? Dia kata, bukan dia buat. Ya, dia buat yang ini. Orang lain buat yang macam mana. Jadi, kita ada depan orang tu, kita dapat keterangan, kita boleh bicara. Kalau nak bicara dia, senang saja. Pergi ke Sungai Wang setiap Ahad pukul 3 ke 6 petang, dia berdakwah di sana. Bantu dia berdakwah sejam. Ke belanja grup dia di sana. Tengah berdakwah dengan minuman ke apa ke, yang sihat lah, tak bergula ke. Langsung boleh tanya. Ustaz, boleh saya tanya sikit cara pribadi. Kalau kita jujur, ikhlas. Ya. Ini saya dah lakukan. Saya tak boleh ingat semua, cuma saya nak bagi penjelasan bahawa dia meyakinkan saya bukan terhadap sesiapa. Kerana tak boleh, kita tak boleh prejudis terhadap sesiapa.
Wallahu alam. Tak tahu siapa wali Allah. Kita ikut syariat. Macam dalam syariat, dalam Al-Quran sebut, bila ada perjanjian, tulislah perjanjian. Pernah dengar tak? Banyak kali kita tak tulis. Tak apa lah. Tak apalah, salam sajalah. InsyaAllah lah, bagilah ikhlas. Yalah, bab urut RM50 tak apa. Ni bab projek ratusan ribu. Tak apa lah. 20% sudahlah. Lepas tu, bergaduh. Pernah tak? Bukan biasa. Dan Allah, dalam Quran, tambah lagi, kalau kamu tak boleh menulis, cari orang yang boleh menulis. Ini dalam Quran. Bukan hadis. Dalam Quran. Kalau awak tak boleh menulis, cari orang boleh menunjukkan betapa beratnya Allah letak pada perjanjian. Manifesto. Tulis. Dah tulis. Kalau tak boleh tulis, cari orang boleh tulis. Hello bro, lu boleh tulis lah? Tolong tulis lah. Kita mau buat agreement. Bayarlah dia sikit. Dan Allah tambah lagi, tak habis ayat tu. Kalau awak boleh tulis, orang suruh tulis, awak tak nak tulis, Allah hukum kamu. Kita boleh bayar. Cakap, apa ni aku tulis free? Okeylah, bayar sikit. Minum ke apa ke, 20% ke. Tak payah banyak tu. Kuat-kuat pun 2%. Tak payah, nanti liability pun kamu kena tanggung. Bagilah upah. Upah orang menulis. Awak tulis saksama, Commissioner of Oath. Suruhanjaya, sumpah. Boleh? Apa ni? Statutory Declaration, SD lah. Aku ada SD ni, itu menulis lah. Itu menurut Quran. SD ni menurut Quran. Dan Allah perintahkan, kalau kamu boleh menulis dan disuruh menulis, tapi awak enggan menulis, Allah akan hukum kamu. Tengok. Bab-bab lain tak ada sebut, bab ini. Amat pentingnya kita ikut apa yang kita tahu dari Al-Quran. Jangan bagi alasan, tinggi sangatlah ilmu ni, Allah. Suci sangatlah Islam ni, aku tak boleh sampai. Tak nak solat. Pasal apa? Kain aku tak bersih. Saya pernah dengar. Bacaan aku tak betul. Boleh taklid. Orang tak tahu. Saya sudah tua. Saya sudah tua. Semua alasan kita bagi. Tapi mengumpat, no problem. Anytime. Depa kata. Jangan ikut depa kata. Ya? Apa kita kata? Apa Allah kata? Okey, begini ya. So itu sajalah. Saya you boleh cek balik 2 tahun lepas bila saya komen isu ni. Saya kata ialah jumpa orang berkenaan. Jumpa orang berkenaan. Bertanya. Tapi yang case ID digital dia umum. Dia ada dia pemerintah. Ya. Dia ada kuasa mempengaruhi jutaan orang. Kita rasa ada bahaya. Kita rasa globalisasi ada bahaya. Dan ada cara untuk menghindarkan. Dan kita perlu meneroka proses tersebut. Atau beri perlindungan kepada semut-semut di bawah. Jadi saya bersuara. Dia bukan untuk cari populariti. Kerana dia boleh akibat kita masuk dalam. Siapa nak masuk dalam kan? Dia nak dera kita psikologi. Susahkan kita. Tapi kita mesti sanggup. Mesti sanggup lah. Kalau tidak, diam lah. Saya pernah bertembung dengan special branch. Dia kata kalau awak masuk politik, tak setuju ISA, duduk dapur. Betul dia cakap. Kalau you masuk politik, you tak sanggup kalah dan dipenjarakan oleh pemerintah yang menang. Ini kisah Sadiq. I pro dia. Orang muda ni saya rasa semua sekarang lah kita tengok. Dah tak kisah politik. Macam mana nak kembalikan mereka? Semalam saya pergi Sungai Wang. Berapa orang yang nak dengar Firdaus Wong? Orang kita pun tak nak dengar. Hanya pelancong saja. Dia beritahu saya. Hanya pelancong saja. Kebanyakannya. Orang tempatan. No. Sedih lah. Dan saya mesti pergi lawat dia 2-3 kali. Mesti kenal dengan orang tu. Saya dengar banyak cerita. Setiap kali saya nak jumpa orang. Banyak orang kaki kepo bagi saya. Pek, jaga-jaga Pek.
Nak jumpa Dr. Mazhar. Berjela-jela lah. Nak jumpa Dr. Soleha Yaakob. Boleh jumpa dia. Contohlah. You dah masyhur, orang nak jumpa. Mestilah seronok kan. Atau orang nak interview. Siapa nak interview Apek silakan. No problem. You see? Mahathir saya ada pergi jumpa. Pak Lah saya pernah duduk majlis makan malam. Najib. Datuk Seri Najib. Pernah saya duduk bersama dia. Banyak lagi lah. Separuh dah arwah lah. Ramai orang. Kita duduk, kita amati, kita nak pelajari. Ini sikap. Ya? Kita nak tahu kebenaran dari mulut orang lain. Bukan kita. Kenapa? Kerana kita ingin selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Sikap kita sebagai hamba Allah di dunia senantiasa belajar, tak berhenti belajar, suka belajar sampai akhir ya, tiang lahat masih belajar. Itu sikap kepada saya lebih selamat. Bukan jamin selamat, lebih selamat. Kita perlu fikir kritis. Fikir masa depan. Kerana ID digital dah nak sampai ni. IHR ni dah lulus lah ni. Bermakna apa? Pandemik XYZ akan berlaku. Bukan berlaku sebenarnya, tak ada. Dia gertak. Gertakan akan berlaku. Kalau tak ambil ubat A, kamu akan dapat B. Macam mana? Dengan perintah undang-undang. Yang duit kamu bayar cukai gaji kepada dia. Dia boleh tahan kamu. Dia boleh masuk premis. Sudah berlaku. You masih tak prihatin. You hanya fikir diri you. Anak-anak you tak nak fikir. Cucu-cucik tak nak fikir. You hidup untuk you saja. Mana boleh kan? So kita kena campur masyarakat, tegur, menegur. Tak salah. Semalam pun orang tegur saya, Apek, sokong, Apek. Tapi mainlah bagi salam. Dia tegur dari jauh. Jangan takut dengan Apek ni, jangan takut dengan sesiapa. PM lagi suka tau, kamu pergi sana. Salam dengan dia lagi suka. Siapa nak tahan saya nak yang? Ya? Kita manusia di dunia. Fir'aun pun Musa pergi jumpa. Musa tak kata, alamak takutlah. Nabi Yunus, bukan takut pun Nabi Yunus alaihissalam. Malas. Ada orang kan, malas lah. Begitu go Fir'aun. Musa pergilah, dia taat kepada Allah. Cuma dia kata dia gagap sikit. Tak pandai cakap. Bawa Harun dia pandai cakap. Yunus, Nabi Yunus. Favorite pasal Jonah. Di Bible ada Jonah. Dia malas. Bukan malas, fed up. Sudahlah kaum aku ni. Sudahlah dengan kaum Melayu ni. Allah, hai. Bukan dia tak tahu. Dia dah rasa dia dah Islam. Apa aku Cina Mu'alam ni nak cakap kat dia. Fed up. Sudahlah. Kita buka epic you. You know? Dia ada masjid negara lah. Dia dah ada apa ni. Institusi ni semua. Baitul Mal, doa pun. Jakim pun. Semua zakat dia balut apa ni. Balun. Lepas tu masuk poket macam ni. 47 tuduhan ni. Separuh pun ada masuk sana. Tu salah. Kita orang kecil. Tidak. Allah akan soal. Allah akan soal kita. Apabila kita tak pergi menyiasat. Tak pergi tahu kebenaran. Kita mengumpat. Kita mendedahkan aib orang. Dan kita tak tahu apa itu fitnah. Dan apa tu jenayah. Ya. Banyak perkara lah. Jadi kita senang membaca sekarang. Allah buka ruang luas. Dalam internet, you can read anything. Saya akan savekan video ini bahawa tag Abid Liu, Firdaus Wong, supaya orang nak cari besok boleh. Ratus tahun kemudian boleh. Di bawah YouTube lah. Jadi YouTube saya ID digital. Sudah saya jawab panjang lebar dengan Dr. Roland. Saya mengesahkan, saya dah dengar balik 2 kali. Saya mengesah 3 kali. Saya mengesahkan bahawa bahan yang saya sebut itu benar belaka. Ikut pengetahuan terbaik saya. Dan saya jujur. Cik mengaku pula. Mana ada orang mengaku dia jujur kan? Okey, tak apa. Saya bertanggungjawab. Saya sanggup dihadapkan ke muka pengadilan atas segala dakwaan dan tuduhan saya terhadap kerajaan. Ya. Dalam kes Abid Liu, kalau dia peribadi, kita tak boleh dedahkan. Tapi dalam kes dia melibatkan orang lain yang tak hanyanya, yang datang kepada kita sebagai hakim, arbitrator. Hakim ada 2. Kalau dia pergi kepada qadi, itu hakim betul.
Tapi kalau dia tak dapat pergi qadi, dia datang kat kita persorangan, ini namanya arbitrator. Contoh, kita nampak ada seorang orang berkuasa, pihak berkuasa, tengah aniaya seorang budak. Ya, tengah aniaya seorang budak. Dia tengah pijak budak tu, hantam budak tu, kamu tak tahu salah. Ya, ada orang akan diam. Dia ni pihak berkuasa lah ni. Biasa kita diam. Tapi orang yang sedar, yang berani, yang tahu hukum Allah dan hukum sivil, dia boleh pegang orang tu. Citizen arrest. Kalau dia lagi ramai, dia boleh tangkap orang tu. Dan cuba belasah sesiapa. Boleh. Yang tak ada sebab untuk dibelasah. Yang kita kenal. Boleh. Ini nama citizen arrest. Boleh. Boleh pergi mahkamah kata, I'm conducting citizen arrest. Awak akan jadi hero. Ya. Banyak kes ini berlaku dalam sejarah. Manusia, tak kira dia KKM, EJK Masjid, diberi sedikit saja kuasa. Cipu saja. Lu jaga sana, lu jangan kasih orang masuk. Wah. Jadi Napoleon. Little Napoleon. Saya pun begitu kalau saya diberikan. Lu ada kuasa tau. Lu boleh tentukan siapa keluar, siapa masuk. Walau, yalah Ridwan pun memang malaikat syurga. Kan? Siapa keluar, dia penjaga lah. Hush, macam mana rasa kita? Naik kepala. Sombong. Kita nampak banyak berlaku dalam pandemik. Tapi juga ada hamba Allah yang bertakwa. Ada polis, ada EJK Masjid. Tak apa. Masuk, solat. Dia ada conscience. Walaupun dia diarahkan, jangan bagi siapa masuk masjid. Ada yang kata, tuan, pergilah dalam, solat dalam. Tengok. Saya dah jumpa. Polis kat roadblock. Muhid kau dia cerita kat saya. Encik ada CJ vaksin. Muhid beritahu saya, dia tak boleh berbohong. Tak ada. Polis kata saya ada arahan. Tak bagi orang lalu sini. Tetapi, awak boleh lalu sana. Orang belakang. Tengok, polis yang baik ada. Bukan semua polis baik atau semua polis jahat. Bukan semua Cina mualaf baik atau semua Cina mualaf jahat. Bukan semua orang lahir dalam Islam itu Islam atau tidak Islam. Islam yang saya belajar, dia ada dalil. Orang pula fitnah. Dalil ni grup wasabi. Tak ada. Saya nak beritahu sekarang. Mula sekali saya belajar Islam ialah kullu hal dalillah. Semua ada dalil. Kenapa kita belajar? Talabul ilmun faridatun ala kulli muslim. Saya diajar dulu. 43 tahun dulu. Dalil bagi kamu belajar. Talabul ilm. Menuntut ilmu. Fard. Wajib. Ala kulli muslim. Atas setiap orang Islam. Wajib. Bab tauhid wajib. Bina solati nusuki wa yang memati lillahi rabbil alamin. Awak kena tahu apa yang awak berucap. Tapi bila mula-mula masuk Islam, mana boleh tahu? Saya Fatihah pun tak tahu baca. Mula saya mengucap, Fatihah pun saya tak tahu baca. Menggagap-gagap saya baca. Cuba baca Cina. Cuba baca. Saya bagi teks Kungfuzi. Awak campak masuklah. Saya ambil seminggu untuk fasih Fatihah. Saya pergi Akam, mereka test Fatihah saya. Murta Yaakob. Almarhum. Saya kata saya baru 2 minggu masuk Islam. Saya nak masuk Darul Akam. Orang kata ini ikut sunnah Nabi. Saya nak masuk. Orang kata ini tablik atas jalan Allah. Saya pergi ikut. Saya bawa periuk Belanda semua ikut. Keluar 7 hari. Kenapa? Kita semua mau dekat dengan jalan Allah. Bila saya terbaca hadis kata, siapa yang cari ilmu aku akan malaikat mengembangkan sayap baginya, ikan-ikan di laut sungai doa untuk dia, dia syahid, mati tengah jalan syuhada, keluarga yang dia tinggalkan dijamin rezeki. Masya Allah. Dunia akan kejar dia. Saya kata, saya nak tinggalkanlah dunia. Saya nak kejar ilmu Allah. Dan Allah tak mungkin janji. Saya doa pertama saya. Doa kedua, doa pertama saya sebelum memeluk Islam, saya tanya Tuhan, di mana engkau? Allah dah jawablah, saya dah masuk Islam. Okey, itu selesai. Ya. Lepas masuk Islam, kena cari ilmu Allah. Tunjuklah ilmumu. Itu doa saya. Saya ingat lagi yang kepala saya. Umur saya 18 tahun. Masjid Tengkera. Kalau begini ilmunya, tunjuklah saya ilmu ini. Allah kata. Saya tuntut janjimu. Sampai sekarang Allah tak mungkin janjinya kepada saya. Allah la tukliful mi'ad.
Power, doa. Saya nak beritahu kalau orang nak ambil ilmu daripada Allah melalui saya, pertama kamu minta dengan Allah dulu. Dan minta dengan orang. Saya ajar anak-anak saya, minta dengan Allah dulu, baru minta dengan orang. Terima kasih kepada Allah dulu, baru terima kasih kepada orang. Wajib terima kasih kepada orang. Ini ajaran tarikat saya. Wajib ikut syariah. Ya, aku kenal Allah, itu hakikat. Syariah. Ilmu boleh taklid. Mula-mula masuk Islam kita tak tahu kan. Kita boleh taklid. Baca Fatihah, baca sampai pegang buku boleh. Ikut dulu solat. Lepas tu baru belajar. Oh, gini. Dan banyak saya tak tahu. Dia ambil masa. Asbabun nuzul ambil masa. Tak payah siksa budak tu menghafal. Lepas tu, apakah menjaminkan syurga? Tidak. Allah bagi fitrah. Macam mana umur 18 tahun? Sebelum tu tak tahu Islam. Tak tahu Islam sebelum tu. Dalam setahun semua tu, merata pergi kan. Itu kehendak Allah. So, kita dalam banyak soalan kita. Keluarga macam mana, makan macam mana, undi macam mana, duduk macam mana, kerja macam mana. Banyak orang persoalan. Jawapan saya ialah kita boleh siasat sekarang. Tak semestinya ikut sistem. Boleh sistem bawah sistem. Saya sistem dalam sistem lah. Kerajaan dalam kerajaan lah. Mengurus. Kerana saya dah beritahu Dr. Roland masa tu. Yang sila tonton lah. Lesung Batu Medic Show. Dr. dah keluar 9. Ui, dah viral sikit lah. Dah cecah 2,000. Tadi saya tengok. Nak lawan kes-kes yang masalah seksual ke apa kan. Dia medik, dia pakar dalam masalah seksual sekarang. Ya. Tapi dia pun, saya pujilah, saya kata Dr. Roland, dia satu-satu doktor di Malaysia. Satu-satu doktor. Kita ramai doktor Muslim mana pergi. Ya? Bukan saya cemooh lah. Tapi kita puji, di mana patut puji amalan seseorang. Saya kata, dan kita nak tarik dia kan. Kita kata nak tarik dia kepada Islam, nak tarik kepada hidayah. Tunjuk contoh bahawa kebenaran bersama Allah. Dan kalau kamu ambil kebenaran dia, mudah-mudahan Allah memang jaga kamu. Ya? Dan dia confident, you tengok Dr. Roland tu confident. Tapi saya beritahu dia main devil's advocate lah. Dr. Roland tu dia main DA makna aku pendakwa lah. Ya? Dia sebelah saya, tapi dia nak bagi perbincangan rancak, dia main macam referee, macam pihak lawan pembangkang. Ini kerja pembangkang, sepatut bangkang kerajaan. Orang kata, apa ni asyik bangkang? Itu kerja pembangkang. Kalau tidak, jangan panggil dia pembangkang. Panggil dia penyokong. Peguam. Peguam bela, peguam dakwa. Takkan peguam defend. Peguam bela dengan pendakwa. Takkan pendakwa menyebahi yang didakwa, membela dia pula. Kau ni sebenarnya tak salah. Tak boleh pendakwa cari jalan dakwa dia ikut undang-undang. Kenapa awak pergi sini? Kenapa awak buat tu? Apa awak buat sebelum ni? Awak ada niat begini. Itu pendakwa. Pembela pula kata, awak cakap tu salah. Mana bukti dia? Perlukah saya jawab itu? Faham tak? Macam main bola. Engkau tim sini, kuning. Semalam Malaysia lawan Indonesia kan? Awak kat Indonesia. Tiba-tiba awak skor gol untuk Indonesia. Awak sebelah mana ni? Mereka silap lah. Ya. Jadi, saya beritahu Roland, saya di belah pihak saya. Saya bukan belah pihak government. Saya belah pihak rakyat. Saya speak for rakyat. Atau siapa nak jadi rakyat lah. You gomen. Tentu you dah masuk gomen. Mak Sabu dah jadi gomen. Siapa lagi? Saifuddin Nasution. Saya kenal dia cara peribadi berpuluh tahun dulu. Member. Gomen dah. PMX saya pernah kerja dengan dia. Dia baik dengan saya. Tapi you dah gomen. Saya bukan gomen. Bukan saya minta nak jadi gomen. Bukan saya iklan. Saya minta untuk satu jawatan kuasa bebas. Mengadili ID digital ni. IHR ni. Adil. So, on whose side are you on? Sebelah mana pihak kamu? Saya nak akhiri dengan kita tanya diri kita soalan. Are you on the side of Allah? Allah tak perlu. Allah tak perlu bantuan. Allah dah cakap, saya tak perlu sekutu, saya tak perlu wakil, saya tak perlu pembantu menguruskan alam ini. Saya tak tidur dan tak lelap.
Saya tak perlu spy. Saya tak perlu peguam. Saya Malikul Malik. Raja segala raja. Ya. Kita hamba dia. Tapi kita sebelah mana? Sebelah mana Allah suruh kita sebelah. Sekian. Apa lagi? Doktor Muslim jaga prinsip saja. Tengok. Orang cuma kau ni. Betul juga. Dapat duit banyak. Saya tahu. Saya kawan dengan doktor, saya tahu. Masa pandemik dia kata, Wan, malam ni 10,000 Wan. Allahu Akbar. Saya geling kepala. Saya marah balik. Awak hidup atas kesusahan orang. Atas penyakit yang dibuat awak meraup keuntungan. You sangka berkat ke? You kena cakap ke dia. Saya cabar saudara. Saudara cakap payslipnya. Nanti awak jumpa doktor, awak ulangi balik ayat ni. Doktor yang berkenaan lah. Kalau doktor baik, dia kata, lah saya. Tak apalah saya. Ya. Okey, dengan itu, kes ini, pergi jumpa pada Rasulullah. Dia berdakwah. Bantulah dia. Bukan derma duit ke apalah, tenaga lah bantu dia. Bagi nampak ra'i tau. Orang yang dia buat fardu kifayah tau. Hendaklah satu golongan menyuruh kepada kebaikan daripada kemungkaran kan. Itu cara baik. Kita buat cara baik. Belajar untuk layani tetamu negara, tunjuk mereka pada Islam. Lagi satu, Zulkifli Hasan selalu di Masjid Jamek kan. Orang melawat Masjid Jamek sebagai satu tempat seni, tempat heritage, warisan. Dia jadi ini tempat solat kita. Tengok masjid begini. Saya pernah Masjid Kowloon dulu, saya tengok seorang Cina Muslim. Dia berdakwah kepada orang pelawat Cina lah. Dia bagi risalah, dia mengajarlah, okey ni cara kita sembahyang, okey ni rukun kita, haji macam mana, puasa macam mana. Bagus. Ya, jadi kerja berdakwah ni kerja wajib, kerana kerja sunnah kita kena sampaikan. Kerana kita mungkin disoal esok, you cakap kafir kan, you tak sampaikan kepada dia, dia bukan kafir tau. Kerana kita menutupi kebenaran kepada dia. Kita kena berat. Tapi kita mesti belajar lah. Jadi Firdaus Wong lah tempat paling baik untuk belajar. Kerana dia tak ilmu. Kita cari orang yang boleh berhujah, petah, ada hikmah. Kita belajar dari dia. Slowly belajar dari dia. Okay, tak apa-apa. Saya petang nanti pukul 5.30 petang, saya buat lagi satu live sesi. Kerana saya akan jumpa seorang Cina Muslim yang lain lagi. Saudara Yusuf Lee lah. Sesiapa, tak kira lebih muda kita, dia tahu lebih ayat Quran dan dia sanggup berkongsi dengan kita pergi jumpa dia. Saya jumpa dia, saya nak tanya dia syarat malam ni live 6 petang ke 7 petang. Tajuk ialah apa syarat Islam? Prerequisite, apa prasyarat seorang tu dianggap Muslim atau tidak? Saya tahu bukan keturunan, tapi saya nak pasti. Jangan tanya dia mana ayat-ayatnya. Dia lebih mengetahui lah, dia betul mengaji lah. Dan dia bukan ikut aliran mana lah. Dia bergaduh dengan saya juga. Ya? Tapi saya bukan nak bergaduh lah. Tak ada masa nak bergaduh. Terima ilmu. Kalau bergaduh pun, kita bertanya pun, benda yang memang logik daripada hati. Kita tak faham, wajib bertanya. Kerana kamu kena faham. Salah faham itulah yang timbul masalah. Salah faham kan? Bila tak ada ilmu kan, main sembuh aja. Lepas tu, sembuh. Kena tak apa. Tak kena malu. Lepas tu defensif. Denial. Tak adalah. Awak yang salah. Tak mau mengaku. Tak baik. Kita takut kita salah. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan supaya Allah memakmurkan kita, mengampuni dosa kita, menyatukan kita, menunjukkan kekuatan kita sebenarnya hanya Allah saja boleh. Allafa baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Hanya Allah boleh satukan hati-hati orang beriman, dan hendaklah kita jadi orang beriman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tabarakallahu minkum tabarakallah ya karim.